suku adalah 1/4. 1/4 daripada 12 you dapat berapa? 3. Maksudnya 3 bulan sekali. Faham tak? Kenapa pula 1/4? Nak saya ada darjah 5 ke 6 punya ke? Nak saya ajar darjah 5 ke 6 punya ke? Jangan sampai. Okey, bang, janganlah. Okey, just nak bagi tahu pada awak kalau suku tu maksudnya 1/4 ya. Okey, kalau 3 suku 3/4 ya. Okey. Jadi abang kakak awak kena faham suku adalah 1/4. Tak payah nak lebih-lebih, tak payah nak pening kepala. So you akan dapat dekat situ suku. So bila 3 bulan sekali and awak berapa? 4. Macam tu. Boleh atau tidak? Ini konsep yang you kena faham. Hati-hati. 3, 2, 1. Before that, ladies and gentlemen, saya memerlukan awak untuk go throughkan dahulu soalan compound interest. Okay, compound interest. Okay, here we go. Compound interest. So now, ladies and gentlemen, here we go. Bila namanya compound interest, saya tak nak cerita banyak. Saya ambil Adif Al-Sharif. Compound. Okay, now. Ladies and gentlemen, there you go. Ini soalan dia yang mungkin boleh membuatkan awak rasa sakit hati. Tapi saya faham dan saya percaya semua orang tahu formulanya adalah apa. Saya letakkan dulu MV. Korang dah hafal ke formula? MV. P. 1 plus R over N. NT. Yes, there you go. Ini adalah formula awak. Okay, semua orang tahu what is our P. Semua orang boleh agak what is our N, what is our T, what is R and so on. So ladies and gentlemen, saya perlukan awak untuk try. Cuba dulu pandangan awal dia. Ya, maka itu akan jadi you punya principal. Semudah itu. Bang, tolong bagi tahu saya pula what is kadar 3%. 3% tu membawa maksud adalah you punya apa? Rate. Betul kan 3% sama dengan 0.03. Semua orang dah bijak Okay. 3% maksudnya 0.03. Okay, now next one. Dia kata dalam tempoh 7 bulan. Can someone tell me apa maksud dia dengan 7 bulan? 7 bulan ini adalah you punya tahun. T. Time. Tapi hati-hati. Saya ingatkan balik. Dia nak tanya tu dalam bulan ke dia nak tanya dalam tahun? Okay, mesti tahu dalam tahun. Okay, next one, brother and sister. Apa pula maksud dia bila dia highlightkan dekat sini setiap suku tahun compound interest. Setiap suku tahun di-compound setiap suku tahun. Betul kan this is your N? Betul atau tidak? But please help me. Suku tahun, so N dia berapa? Awak yang tolong kirakan dahulu. Ambil masa dalam 1 minit. Do it now. Thank you. Tenang. Okay, pertama, what is MV? MV adalah measured value. Dalam bahasa Melayu adalah nilai matang. Macam mana cari nilai matang? Apa formula ataupun bila situation nak cari nilai matang? Bila you kena cari compound interest. Interest atas interest. Are you clear? Interest atas interest. So now, what is P? Saya dah tunjukkan tadi, awak pun dah ambil gambar. P adalah principal. Maksudnya simpanan awal awak, which is berapa ya? 7,000. Bagus, Hadif ni dia simpan 7,000. Adif ni bagus. Kalau nak cari pasangan, cari macam Adif. Yes, betul. Bagus. Cik Adif muka senyum je. Okay, 7,000. Now, tolong saya satu. Ini memang satu. Ditambahkan dengan R. What is our rate? Rate kita adalah 3%. Tapi kalau tulis dia jadi 0.03. Jangan buat-buat terkejut. So, mana dah tahu 0.03? Tak kelakar. Petang-petang yang berbahagia ini tidak kelakar kalau awak tanya mana datang 0.03. Now, N. N adalah number compounded. Dan we just mentioned just now, kalau di compound setiap suku tahun, suku adalah 1/4. Betul? Darabkan dengan 12, you dapat 3 bulan sekali. Tapi bila 3 bulan sekali, maka N sama dengan berapa anak-anak? 4. Faham atau tidak? Okey. Tak payah sangat. Ya, ni yang rasa nak bergaduh ni. Jangan nak sangat. Cara dengan sebab saya dah tunjukkan. Okay. And just now, N kita adalah berapa? 4.
Bang, tolong bagi tahu saya what is N? Macam biasa. Ini akan jadi kuasa kan. Kuasa kita adalah berapa? N kita berapa? 4. Okey, cantik. Tapi hati-hati. Hati-hati. Tahun. So, bila dia kata tahun, dia kata dekat sini 7 bulan. Bang, 7 bulan, adakah kita boleh buat T dia sama dengan 7? Tak boleh. Fatih ada tak terangkan tadi? Bukan Fatih tak terangkan ya. Kalau kata 3 tahun, memang T kita lah 3. Betul? Tapi kalau dia kata 5 bulan, boleh tak buat T dia 5? Tak boleh. You kena buat T sama dengan 5/12. Kalau dia kata 7 bulan, membawa maksud awak akan dapat T sama dengan 7/12. Alhamdulillah. Okey, jadi ini akan dapat berapa tadi? 7/12. Okey, saya tak nak bergaduh. Saya nak happy je dengan awak. Untuk tak nak serabut, kira yang dalam ni dahulu. Okey, nak kira dalam tu macam mana? Tengok Fatih buat. Tengok Fatih buat. Tekan kalkulator. By the way, do you guys tahu kalkulator? You perlu buat apa? 0.03 bahagi 4. Ini dia. 0.03 bahagi 4. Boleh atau tidak? Lepas tu tambah 1. Okey, tambah 1. So, bila tambah 1, you dapatlah dekat sini 1.0075. Boleh atau tidak? Okey, lepas tu kuasa. Betul kan? 4 darab 7/12 ni, awak dapat 4 darab 7/12. Nampak? Saya punya baiklah. Saya punya baiklah. Awak dapat berapa? 7/3. Betul atau tidak awak dapat 7/3? Setuju? Okay. So now, saya tanya, macam mana nak buat kuasa 7/3 ni? Simple. You kena cari kalkulator awak yang betul dia macam anak mata yang mengenyit ni. Mengenyit ni. Yes. Okay. Dia bukan TikTok yang ni. Bukan. Seriously. Mana nak buat? Simple. 1.0075. Kuasa. Okay. Kuasa. There you go. Okay. Yang ni akan jadi berapa? 7/3. Nampak? Itu cara dia. Maka bila tekan kalkulator, tekan kalkulator awak akan dapat jawapan dia berapa? 1.0176. Betul atau tidak bila you dah tekan kalkulator jadinya seperti ini? Boleh atau tidak? Okey, last kali barulah darab balik dengan 7,000. Darabkan balik dengan 7,000. Dah dapat jawapan tadi, darabkan balik. Kejap ya. Dah dapat jawapan, darabkan balik dengan 7,000. Maka you akan dapat jawapan dia 1, 2, 3, 7123.11. Thank you Firzana Marsha. Thank you guys yang dapat jawapan. Alhamdulillah. By the way, just tekan kalkulator, jangan takut ya. Okay, sir, macam mana dapat 7/3? Boleh tak saya tanya, apa 4 dengan 7/12 ni apa nak buat Dia macam darab lah, betul kan? Macam darab lah kan? Okey, maksudnya 4 darab 7/12, ini boleh potong jadi 3. Dia jadilah 7/3. Okay tak? Okay, by the way babe, I think that's it. Okay, so tolong ambil gambar untuk part yang ni. Silakan 3, 2, 1. Kata awak tak faham kan? Saya tanya awak bijak, awak sudah 4. Dapat atau tidak? 7/12. I just apa tadi? Okay. Nur Farzana Ahmad Syahibon. Okay, 0.03. Betul. Okay. Sekarang ni masalah korang adalah tekan kalkulator. Janganlah cakap tak faham tu ibarat macam korang tak faham kan maksud saya kan. Sedih saya kadang-kadang dengar bila kata tak faham tu. Cuba bagi tahu dia ada beza tau. Lepas saya nak tanya, untuk nilai P, N, T dengan R. Yang ini, nak tahu P, nak tahu N, nak tahu T, nak tahu R. Yang tu, faham atau tidak? Itu je saya nak tanya. Faham? Jawab apa yang saya tanya je. Kalkulator, okey. 0.03 bahagi 4. Okey. Lain macam Saya kena ajar tekan kalkulator one by one. So yang ini, tekan kalkulator 0.03 bahagi 4. Tengok. 0.03 bahagi 4. By the way, tahu kalkulator? Tahu kalkulator? Tambah 1. Tahu tambah 1? Dia jadilah 1.0075. Okay, saya nak tanya. Daripada sini, nak jadi yang ni. Ini kebat ke?
Is it kebat? May I know? Adakah ini menyusahkan awak? Adakah ini membuatkan awak tak boleh nak bergerak, tak boleh maju ke hadapan? Adakah ini penyebab awak rasa macam awak ni dikhianati? Okey, boleh? Okey. Now, soalannya, kuasa 7/3. Mana datang 7/3? Okey, 4 darab 7/12. Tekan kalkulator juga, dia jadi 7/3. Are you okay? Are you okay? Okay, now, kuasa dia. Kuasa 7/3. Macam Fatih cakap tadi, nak jadikan dia kuasa 1.0075 kuasa. Awak kena cari yang ada anak mata tu. Yang ada anak mata tu. Lepas tu nak buat anak mata ni, buat bracket 7/3. Macam ni. Yang pakai kelas Swiss, kalau tak reti nak tekan kalkulator kuasa. Kenapa 7/3? Kenapa tulis bahagi? Serius lah. Serius lah. Okay, 7/3 tu adalah 7/3 awak. Dia sama awak. Per tu adalah bahagi awak. Like seriously. Awak okay. Okay, jadi bila awak tekan kalkulator, awak buat 7/3. Okay, awak dapatlah jawapan yang ni. So now nak tanya balik. Kuasa 7/3 tekan kalkulator. Boleh atau tidak tekan kalkulator sampai sini? Tanya yang tu je. Sampai sini. Ambil je 4 titik perpuluhan. 1, 2, 3, 4. 4 titik perpuluhan. Bundarkan. Boleh ya? Alhamdulillah. Terima kasih awak. Thank you. Thank you Form 3. Okay, dah dapat yang tu. Darabkan balik dengan 7,000. Okay, darabkan balik dengan 7,000. Okay, abang darabkan balik dengan 7,000, maka awak dapat jawapan dia terus. Boleh ya? Okay, now. Saya tak nak bergaduh dengan awak. Okay, saya just nak bagi tahu pada semua yang doing good. Thank you. Seriously. Yang pakai kata cukup lakut compound interest, so that saya dah boleh masuk untuk yang lain lah. Okay, saya masuk untuk pelaburan. So, nampak atau tidak? Itu persoalan saya. Big concept. Nampak? Alhamdulillah. Thank you. Akaun simpanan Bu dapat RM123 je. Itu pun adalah compound interest. Ini cara dia. Untuk you dapat keuntungan lebih. Okay. Dalam 15 minit lebih kurang ni, ini adalah bercerita. Inilah penceritaan. So you listen. Okay. Saya ambil satu contoh. Bagi saya satu nama boleh tak? Satu nama. Salah saya tak kisah. Tak faham se. Rupanya yang awak tak faham tu, bila saya terangkan awak faham je. Tu awak. Ada RM1,000. Mana dia dapat? Pada usia 15 tahun, dia ada RM100,000. Apa dia buat? Dia pergi, saya rasa awak tahu macam mana cara dia nak dapatkan RM100,000 ni. Macam mana? Bang, dia pergi beraya setiap satu rumah bang. Beraya setiap satu rumah. Dia pergilah rumah siapa? Dia pergi rumah Daniel Hakimi, dia pergi rumah Adif, dia minta duit dekat Anis Zulaika, Anis Syafiqah, Amira Kainunisa, Khaira Imanina. Tapi rasa Anis Syafiqah, kalau dia datang rumah, dia tutup pintu. Yes, dia tak bagi. Okay, now bila Arif datang nak minta duit raya, okay, nak beraya, yang dia dapat seorang dia dapat RM50. Bayangkan seorang dia dapat 100. Seorang dia dapat 100 dan dia berjaya kumpul 100,000. Okey, soalan saya. Kalau dia simpan dalam simpanan biasa, dia pergi dekat bank simpanan biasa. Soalan saya adalah, adakah dia akan kaya lagi? Adakah duit dia akan bertambah berlipat kali ganda? Tidak. Tidak. Tapi bayangkan 100,000 ni dia boleh jadi RM. RM 100,000 boleh menjadi, saya ambil contoh, 200,000 dalam tempoh 6 bulan. Sebagai contoh. Saya nak tanya awak, 6 bulan dapat berlipat kali ganda, 2 kali ganda. Logik atau tidak sebenarnya? Kalau ikutkan pemikiran logik kita, mana logik benda ni? Mana boleh? Tadi pun simpan-simpan, lepas 7 bulan, dapat RM123 je. Lepas 7 bulan, RM123 je. Yang ini, 6 bulan. 6 bulan. Allah, comelnya. 6 bulan. Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Bukan bulan. 6 bulan. Dapat RM200,000. Soalan, macam mana? Simple. You better listen carefully. Bayangkan, Arif
dia melabur dalam company Fati. Yes, melabur dalam company Fati. Fati nak menjadikan student bijak pandai. Fati ada buat satu produk. Apakah produk itu? Produknya adalah kopi. Yes, kopi. Kopi Fati, Amir dan rakan-rakan. Yes, brother. Kopi Fati, Amir dan rakan-rakan. Saya pendekkan cerita boleh? Saya pendekkan cerita. Company tu adalah company Fati. Betul atau tidak? So, melabur tu maksudnya, adakah you own that company? Adakah awak mempunyai company saya? Jawab apa yang saya tanya je. Tak. Tapi awak nak keuntungan daripada saya. Awak nak keuntungan daripada saya. So, apa yang awak buat? Awak laburkan duit ataupun awak bagi duit. Awak bagi duit sebagai tanda awak nak berada dalam that company. Tapi awak tak bekerja. Itulah labur. Faham ya? Dia melabur. Dia ibarat, yes. Dia bagi duit, awak usahakan nanti untung bagi saya. Kalau saya gunakan bahasa lagi mudah. Saya gunakan bahasa lagi mudah. Contoh, dalam kelas. Okay? Ini kawan awak. Kawan awak dia jual aiskrim. Kawan awak dia jual aiskrim. Dia yang buat aiskrim, dia yang jual. Faham atau tak? Okay. Saya ataupun awak, ni kawan awak yang jual aiskrim. Fati bagi duit kat dia. Nah, saya bagi duit. Tolong buatkan aiskrim, jual. Nanti dapat untung bagi saya. Faham? Mudah. Itu dia punya konsep dia. Are you following me? Yes. Okay. Jadi, betul tak? Kalau orang nak melabur ni, dia mesti ada duit dulu. Nak melabur, mesti ada duit dulu. Betul? Okay. Bayangkan dia ada 100,000. Waktu itu, harga saham seunit. Harga saham. Dan saham ni orang lain boleh jual. Orang lain boleh beli. Orang lain boleh beli. Apa maksud orang lain boleh beli? Fati punya company, kalau Fati nak membesar, Fati open Fati punya saham kepada orang luar. Supaya orang lain boleh beli saham Fati. Dan Fati dapat modal yang lebih besar untuk Fati membesar. Untuk Fati memajukan lagi company Fati. Faham atau tidak? Yes, brother. Okay. Sebelum tu, saya tak nak bergaduh. Dah familiar belum dengan perkataan melabur ataupun invest? Dah faham konsep dia tadi? Satu. Yang kedua, kalau awak nak faham pula perkataan saham. Saya gunakan bahasa mudah boleh. Saham tu adalah saya punya saya open modal bisnes saya pada orang. Modal bisnes saya open pada orang lain. Orang lain boleh melaburkan dalam saham company saya. Are you clear? Orang lain boleh bagi duit dekat saya. Orang lain boleh bagi duit dekat saya untuk saya terus dalam bisnes. Jadi itu adalah saham. Are you clear? Okay. Jadi, you tak perlu nak serabut. Saya bagi awak contoh macam ni. Mulanya dia ada berapa? 100,000. 100,000. Harga unit sesaham. Harga unit per saham adalah RM1. Contoh. Okay. Harga berapa tadi? 1,000. Harga unit per saham tu adalah RM1. Maksudnya, kalau contoh ada someone nak beli saham tu dengan harga RM1. Okay. So, RM1, dia beli 100,000. Maksudnya, dia akan jadi berapa ringgit dekat sini? Dia akan jadi RM100,000. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Cantik. Okay. Dia akan jadi RM100,000. Dia beli saham per unit tu adalah RM1. So, totalnya dia akan jadi RM100,000. Ini adalah Arif. Saya ambil contoh Arif. Okay. So, now, saya tanya awak jawab tahu. Arif, dia beli saham berapa? RM100,000. Berapa unit saham dia? RM1. RM1 untuk satu unit. Darab RM100,000, maksudnya dia ada RM100,000. Faham ya? Okay, now. Bayangkan apabila Fati punya perniagaan maju. Fati makin dikenali dan orang suka dengan kopi Fati, Amir dan rakan-rakan. Soalan saya adalah, boleh jadi tak saya nak jual dengan harga lebih tinggi? Boleh jadi atau tidak? Logik tak? Logik kan? Saya gunakan bahasa paling rendah dah ni.
Fati dah maju, orang suka dengan kopi Fati, boleh tak Fati tinggikan sikit harga? Boleh. Kalau tinggikan sikit harga, maksudnya unit per saham Fati pun Fati boleh tinggikan, Fati jadikan dia RM1.50. Maksudnya sebelum ni, kalau orang lain nak invest, nak melabur dalam company Fati, kena bayar RM1. Sekarang ni kalau orang lain nak melabur dalam company Fati, dia kena bayar RM1.50 untuk per saham. Faham atau tidak? So now, saya nak tanya, kalau ada orang beli sebanyak, saya letakkanlah dekat sini juga 100,000. Okey, dia dah ada 100,000. Okey, dia 100,000. Okey, tolong bagi tahu saya, 100,000 kali dengan RM1.50, berapa dia jadi? 150,000. 150,000. Betul atau tidak? Okey, so 150,000. I just want to know, Arif beli RM1 je kan? Arif beli RM1 je kan? Kalau dia jual dengan harga RM1.50, dia dapat untung berapa? 50,000. Betul atau tidak? Itulah yang awak kena faham. Ada orang menggunakan konsep saham ni, logik lah. Zahratul Adibah. Arif beli berapa? RM1. Arif beli RM1. Unit per saham menjadi RM1.50. Maksudnya unit per saham tu menaik menjadi RM1.50. Kalau dia jual, orang kena beli sebanyak 150,000 lah. Betul atau tidak? Orang lain beli. Contoh yang lain beli tu saya namakan dia sebagai, bagi saya satu nama, Fardin. Okey, letakkan nama dia Fardin. Fardin kena beli berapa? 150,000. Arif beli berapa je? Arif beli 100,000 je. Fardin beli daripada Arif dengan harga 150,000. Berapa Arif untung? 50,000 lah. Itu je. Are you clear? Yes. Okey. Saya tak nak gaduh. Saya tak nak peningkan kepala awak. Saya ambil lagi bahasa mudah. Contoh. Okey. Bagi saya satu nama, Adam Mikail. Adam. Saya gunakan bahasa mudah. Adam, dia ada duit sebanyak 50,000. Contoh, 50,000. Harga saham, unit per saham waktu tu, okay, saya nak awak faham unit per saham waktu tu adalah, saya ambil contoh 50 sen. Okey. Ni contoh je tau, 50 sen. Boleh tolong kirakan tak? 50 kalikan dengan 50 sen, you dapat berapa 25,000. Betul kan? Dapat 25,000. Okey. So now, I just want to know, 25,000 Betul kan? 25,000 Okey. Now, pada tahun berikutnya, contoh, unit per saham menjadi 30 sen. Saya nak tanya, saya nak awak faham logik dia. Dia beli 50 sen. Tahun berikutnya jadi 30 sen. Kalau dia jual, dia untung atau dia rugi? Cuba fikir balik. Dia untung atau dia rugi? Rugi lah. Sebab dia beli 50 sen. Nak kena jual 30 sen. So rugi. Faham? Jadi dia nak jual tak? Tolong bagi tahu saya. Dia nak jual atau tak saham yang dia ada? Tak. Bijak. Tapi bang, kalau saya cakap dia punya unit per saham meningkat menjadi RM2. Meningkat menjadi RM2. Dia nak jual atau tidak? Nak jual. Contoh dia nak jual sekarang ni adalah RM2 untuk dia punya untuk 25,000 dekat sini. 25,000 semua saham dia nak jual. Okey, tolong bagi tahu saya. Yang ini awak dapat adalah, kalau you punya duit ada 50,000 kalikan dengan 50% dapat 25,000, betul? So kalau saya dekat sini beli juga 50,000, harga sama 50,000. Kalikan dengan RM2. You dapat berapa? 100,000. Betul atau tidak? So soalan saya, dia beli 25,000 je. Dia jual 100,000 bang. Berapa untung dia? Untung dia akan untung besar. Kau memang nak kena pukul lah. Untung dia berapa? Untung besar. 75,000. Are you following me? Okay, jadi saya nak tanya awak satu kefahaman. Awak dah nampak atau tidak, kalau you nak dapat duit lebih, awak hanya akan menyimpan atau awak akan melabur? Which one? Melabur.
Faham? Tapi saya bagi tahu siap-siap ya. Saya bagi tahu siap-siap ya. Pelaburan awak itu mestilah yang patuh syariah dan mengikut ajaran agama kita lah, pada siapa yang Muslim. Kepada non-Muslim, yang itu terpulang pada agama masing-masing kan. Tapi pada siapa yang beragama Islam, forex haram ya. Saya ulang balik, forex haram ya. That's it. Faham ya? Okay, cantik. Now, here we go. Sini. Trading, kalau ada trading, awak jangan tersalah faham. Trading yang berkaitan dengan forex tu semua itu haram ya. Okay. Baik. Habis part yang tu. Jadi, bila namanya pelaburan, contoh macam Fati. Okey, pada siapa yang tak tahu forex tu apa, cukuplah saya bagi tahu nama, nanti awak search lah sendiri boleh. Cukup awak tahu itu adalah haram. That's it. Okey, boleh? Okey, boleh saya teruskan? Okey, dengar sini baik-baik. Saya nak tanya awak. Siapa bagi saya satu nama? Amir dia ada bisnes. Fati bagi duit dekat Amir untuk Amir berniaga. Itu namanya apa? Tolong jawab. Pelaburan. Itu melabur. Faham atau tidak? Fati bagi duit dekat dia untuk dia teruskan perniagaan, itu adalah melabur tu. Fati sedang melabur. Faham ya? Okey. Jadi daripada sini saya tanya awak, tolong jawabkan betul tak kalau kita melabur kita nak untung? Betul tak? Kita nak untung. Dan kalau awak nak untung cepat ke awak nak untung lambat? Jawab dulu soalan saya. Mesti kita nak untung cepat. Okey, dekat sini dia akan ada pengiraan yang dinamakan sebagai ROI. Bukan ROI. ROI. What is ROI? ROI adalah return of investment. Roy, hati kau keras Roy. Bukan yang tu bang. ROI adalah return of investment. Dalam bahasa Melayu adalah return of investment. Dalam bahasa Melayu adalah pulangan pelaburan. Return of investment dalam bahasa Melayu adalah pulangan pelaburan. Yes. Okay, balik modal lah. Yes, betul Adam Mikael. Bahasa muda dia. ROI adalah return of investment dalam bahasa Melayu adalah pulangan pelaburan. Apakah formula pulangan pelaburan? You akan dapat untung bahagi harga beli. Sebut untung bahagi harga beli. By the way, untung ni pula ada dua. Satu adalah dividen. Jangan serabut. Dividen tu macam you punya interest tadi. Boleh dividen. Dan satu lagi adalah capital gain. Apakah capital gain dalam bahasa Melayu adalah capital gain dalam bahasa Melayu adalah gain, penambahan capital, penambahan modal. Okay, which is guys, apa cara nak tahu capital gain? Berapa harga jual tolak harga beli. Harga jual tolak harga beli. Apakah? Relax dulu. Saya terangkan satu-satu. By the way, this is formula. Jangan cakap tak faham lagi tau. Sebab ini adalah formula. Kita nak tengok dalam soalan, baru awak nampak the whole picture. Faham ya? By the way, what is HB? Bukan happy birthday. Bukan. Dia mesti ingat dia kelakar. HB adalah harga beli. HB adalah harga beli. Sekejap. Pada siapa yang dia tanya, saya dah terangkan benda ni, dia boleh tanya what is ROI. Kau okey tak? Kau okey tak? Return of investment. Saya rasa saya kena tulis lah. Return of investment. Dalam bahasa Melayu adalah apa tadi? Pulangan pelaburan. Pulangan pelaburan. Pun saya ada bagi tahu juga dalam bahasa Melayu dia and so on. Tapi jangan risau. Okay, kita belajar sama-sama. Okay. Return of investment dalam bahasa Melayu, pulangan pelaburan. Okay. Next one. Bang, kita akan habis 5.30 ya. Okay, kita habis 5.30. So dengar sini sampai habis. Okay. Ambil gambar ni dulu boleh? Saya tak nak bergaduh. Ambil gambar ni dulu. Silakan. 3, 2, 1, 0, nanti 1, nanti 2, nanti 3, nanti 4, nanti 5, nanti 6, nanti 7, nanti 8, nanti 9, nanti 10. Okay. Apa yang Fatih carutkan ni? Okay. Ready atau tidak untuk kita buat pengiraan dekat sini? Boleh atau tidak?
Okey. Sekejap Okey. Awak tolong jawab dulu soalan saya, kita fikirkan sama-sama. Dia ada apa tadi? ROI, betul? What is ROI? Dia adalah return of investment. Dalam bahasa Melayu adalah pulangan, nilai pulangan ataupun pulangan pelaburan lah. Okey, apa formula dia tadi? 1 2 3. Untung dibagikan dengan harga beli. Sebut. Untung bahagi harga beli. Sebut. Okey, untung ni ada dua pula. Untung satu daripada dividen. Dia memang akan bagi tahu, dia akan statekan dekat situ dividen. Satu lagi untung adalah daripada you punya capital gain. Iaitu harga beli tolakkan dengan harga jual. Terbalik, sorry. Harga jual tolak harga beli. Boleh Okey, sekarang ni mari kita extract satu persatu apa pemahaman kita. Ting membeli 3,000 unit saham. Okey, dia membeli berapa unit saham? 3,000 unit saham. Dengan harga RM1.36 seunit. Okey, saya tertinggal satu benda untuk saya highlightkan dulu. Boleh? Okey. Abang, dengan sini baik-baik. Kita juga dekat sini ada satu lagi formula. Bentar ya. Macam mana saya nak cantikkan dia ni? Okey, jap. Saya tahu. Ini naikkan ke atas. Dan ini saya letakkan di ke bawah. Jap, bentar. Okay, ladies and gentlemen, here we go. Bentar. Oops. Sekejap nah. Okay, bang, dia ada satu lagi formula. Saya letakkan je dulu formula, boleh? Nanti saya akan paskan benda ni untuk contoh-contoh yang dekat awak, boleh? Okay, now, ladies and gentlemen, satu lagi dinamakan sebagai Acepes. Acepes. Allah, pelik-pelik lah bahasa saya pakai ni. Seguna bahasa senang faham sikit, boleh tak? Tak ada awak, inilah bahasa mudah. Bahasa mudah ini adalah Acepes. Dalam bahasa Melayu adalah average cost per share. Average cost per share. Dalam bahasa Melayu adalah harga seunit saham. Average cost, harga purata seunit saham. Average cost per share. Saya tulislah supaya saya tak bergaduh. Average cost per share. Okey, dalam bahasa Melayu, purata harga seunit saham. Boleh ya? Okey, formulanya akan jadi apa tahu? Tamtu. Tamtu. What is tamtu? Total money over total unit. Total money over total unit. Boleh atau tidak? Tamtu. Ini akan jadi 1 2 3. Total money over total unit. Okay. So now, ladies and gentlemen, here we go. Saya fokuskan yang ni dulu dengan awak. Boleh? Okay, jangan risau, jangan takut. Kita happy je. Okay, let's say kalau saya letakkan dia dekat sini. Bentar ya. Bentar. Jap, bagi saya sikit ruang. Okay. Bang, let's say kalau saya letakkan soalannya seperti ini. Cari Acepes jika Fatih, ambil nama Fatih. Ada duit berapa nak? Ada duit berapa nak? 5,000, boleh? 55,000. Okey. Cari Acepes jika Fatih ada duit 55,000 dan dan total unit sebanyak 2,000. Okay, now, ladies and gentlemen, saya just nak nak mudahkan kerja awak. Saya tanya awak jawab, boleh? Okay, dia suruh cari Acepes kan? Dia suruh cari Acepes, betul atau tidak? Okay, kalau dia suruh cari Acepes, formula Acepes please. 1 2 3. Term 2. Betul atau tidak? Okay, tolong bagi tahu saya, apakah itu 55,000? 55,000 tu apa? Total money. Yes. Fatih ada duit 55,000. So saya cakap dekat sini adalah dia punya total money 55,000. Dibahagikan dengan total unit. Total unit sebanyak 2,000. Okay, let's say saya letakkan dekat sini adalah bolehlah 2,000. Okay, jadi awak akan dapat berapa? Wish, banyak sangat. Saya letakkan 20,000 boleh?
20,000. Which means you akan bahagikan dengan berapa? 20,000. Okey, tolong kirakan sekejap berapa Achievers dia? RM2. RM2.75. Achievers adalah average cost per share iaitu berapa? RM2.75. Boleh atau tidak? Okey, jadi bang, kadang-kadang soalan ini dia bertukar. Dia boleh buat pusingan. Okey, kalau saya kata average cost per share adalah RM1.50. Contoh. Okey. Dan saya kata dekat sini total money sama dengan berapa nak? Berapa total money Imam nak? Imam nak berapa? Imam nak berapa? Nak 30,000. 30,000 boleh? 35,000. Okey, soalan. Tak, saya main letak je. Okey, total money. Okey, let's say saya letakkan dekat sini senang lah. Okey, untuk senang kira dulu 30,000. Soalannya adalah find total unit. Brother, awak tolong ajar saya balik boleh? Okey, kita ada Achievers tadi. Betul atau tidak? Please, apa formula Achievers? Term 2. TM over TU. Okey, soalannya ialah, do we have Achievers? Yes. Yes, Achievers kita berapa? RM1.50. Do we have total money? Yes, total money berapa? 30,000. Soalannya adalah, boleh kita cari total unit? Boleh. Okey, kalau nak cari total unit dekat sini, total unit, dekat sini mari saya bagi tahu dulu supaya kita tak bergaduh. Saya nak happy-happy je dengan awak ya. Okey, kadang-kadang student dia punya pening kepala tu benda yang tak ada apa pun. Okey, sebagai contoh, kalau saya kata X per 5 sama dengan 3 dengan 5 per X sama dengan 3. Okey, kalau saya nak cari belah kiri, ni algebra kita ni. Okey, kalau you nak cari nilai X, boleh tak you dapatkan nilai X single? Boleh kan? Okey, which is you akan dapat bahagi hantar sebelah jadi darab. Jadi awak dapat X sama dengan 3 darab 5 jadi 15. Ngam. Tapi kalau you nak cari X, tapi X ni dekat atas ke dekat bawah? Bawah. So bila X ada dekat bawah ataupun unknown yang you nak cari tu ada dekat bawah. Thank you Firzana Marsha. Apa yang kita akan buat? 1, 2, 3. Tukar tempat. Sekali lagi. Yes, brother. Okay, jadi maksudnya awak hanya perlu tukarkan tempat. Okay, jadi bila tukarkan tempat, dia akan jadi 5 bahagi 3. Cannot. Okay, persoalan saya simple. Kalau awak nak cari total unit dekat sini, total unit awak nak cari kat sini, dia dekat atas ke dekat bawah? Bawah. So bila ada dekat bawah, apa je awak kena buat? Awak punya jalan kerja simple. Which is apa? 1, 2, 3. Tukar tempat. Maknanya awak akan dapat berapa? Total unit is equals to 30,000 dibahagikan dengan berapa? RM1.50. Gitu. Tolong kirakan sekejap berapa total unit kita boleh beli? 20,000. And that's it. That will be your 20,000 Okay, and that's it. That will be 20,000. Okay. And that's it. That will be your final answer. Yes. Can or not? Okay, jadi brother and sister, saya bagi awak satu soalan. Awak try satu soalan ni boleh tak? Saya bagi satu soalan ni awak try ya. Okay, bentar. Sekejap. Sekejap. Okay. Bang, macam mana kalau saya bagi dekat sini adalah Achievers? Saya letakkan soalan ni Achievers, saya bagi. Berapa nak Achievers? Tolong ajar saya berapa Achievers nak? Achievers dia biasanya RM1 je. Dia tak sampai 70,000 awak. Dia biasanya RM1.50, RM2, lebih-lebih sangat tu. Pukul kan. Let's say kalau saya letakkan dekat sini adalah berapa? 70%. 70%. Okay. RM 70%. Okay. Lepas tu, saya nak dekat sini adalah total unit 500. 5,000. Soalannya, find total money. Tolong buatkan kejap. 1 minit je. Tak nak lama pun. 1 minit je. 30 saat dah. Thank you Fatin Umaira. Thank you Firzana. Tesna.
Haikal, Arif Haikal. Good. Yay. Okay, semua orang boleh buat laju dah. Which is you akan dapat H+. Macam mana cari H+ tadi? Tam tu. Betul eh? Okay. Do we have average cost per share? Dalam bahasa Melayu adalah kos purata per saham. Kos purata per saham. Ada berapa? 70 sen. Ada total money ya? Tak ada. Total money tak ada. So total money ni saya letakkan STM. Boleh? Do we have total unit? Ada total unit? Ada. Berapa tu? 5,000. Soalan, ini ibarat macam X tu ada dekat atas ke X ada dekat bawah? Soalan ni ibarat macam X ada dekat atas ke X ada dekat bawah? Atas. So bila atas boleh nak cari nilai X dekat atas? Boleh je. Yang ni apa buat? Pindah. Woo! Just pindah. Maksud pindah maksudnya ini bahagi bawah sebelah jadi darab. So bang, awak akan dapat TM sama dengan berapa? Please someone help me. 7 darabkan dengan 5, you dapat 3,500 total money. And that's it. That should be your final answer. Can or not? Okay, Alhamdulillah. Kalau dah dapat yang ni, membawa maksud kita dah settle untuk satu bahagian berkaitan dengan H+. So happy-happy saja dekat sini. Ambil gambar ni dulu. Ambil gambar penuh untuk, sekejap. Saya kecilkan sikit supaya kita boleh nampak the big picture over here. Okay, there you go. Okay, ambil gambar lengkap yang ni. 3. Bagi location rumah, nanti Nami tak duduk raya. Saya duduk dekat Langat. Saja bagi tahu, saya duduk dekat Langat, rumah yang banjir hari tu. Pandai-pandai yang cari. Yes, brother. Okay, done. Okay, nanti saya upload nota ni, boleh? Kan saya upload, boleh? Kan dah bagi tahu. Okay, now, bang, settle untuk kita punya part first. H+. Okay, boleh tak untuk ROI ni saya gunakan bahasa mudah dulu? Boleh atau tidak? Saya ajar bahasa mudah dulu, boleh? Okay, sebelum kita masuk soalan tadi ya. Okay, let's say kalau Fatih kata Fatih beli gula-gula RM1.50. Fatih jual RM2. Okay, now. Semua orang tahu tak? Kalau Fatih beli gula-gula RM1.50, Fatih jual RM2. Okay, semua orang tahu RM2 tolaklah dengan RM1.50, so Fatih akan dapat RM50. Betul? RM50 tu namanya apa ya? Adakah itu namanya ROI? No. Itu dinamakan sebagai apa? Untung. Untung. Okay, soalan. Cari ROI Fatih. Okay, awak kena faham tau. Awak kena faham tau. Fatih beli RM1.50, jual RM2. So, untung Fatih berapa untung? Untung adalah RM2 tadi, tolakkan dengan RM1.50. Betul kan? So, Fatih akan untung sebanyak berapa? RM50. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangan tersilap tau. Kalau RM2 tolak RM1.50, itu namanya untung. So, what is ROI? Formula ROI, please. Untung bahagi harga beli. Betul kan? Okay, berapa untung Fatih? RM50. Berapa harga beli Fatih? Berapa harga beli? Beli berapa? RM1.50. Kira. Tekan kalkulator dapat berapa? 1/3. 1/3 tu sama dengan 0. Pasal korang dapat macam-macam jawapan. Tekan kalkulator bang oi. Dapat 0.333%. And that's it. That will be your final answer. Oh, saya terlupa. Yang ni semua perlu darabkan dengan peratus. Yang ini semua perlu darabkan dengan 100%. Okay, jadi which means kita akan dapat berapa? You akan dapat dekat sini adalah 0.33 darabkan dengan 100. Okay, sekejap 0.33 darabkan dengan 100%, maka kita akan dapat berapa? 33%. Are you following me? Yes. Okay, ini adalah basic konsep berkaitan dengan ROI. Return of investment. Beza ke dengan untung? Untung lain awak. Untung adalah pengiraan kita tadi. Jual, tolak beli. Itu untung. Harga jual, tolak harga beli, itu untung. Return of investment adalah pulangan pelaburan kita.
berapakah return of investment pulangan pelaburan dia, kadarnya adalah 33%. So, saya akan tunjukkan pada awak next week perbezaan antara you nak invest dekat mana. Kalau contoh saya bagi perumpamaan, kita kalau ada dua company A dengan company B. Kalau kita nak invest, mestilah nak invest yang mempunyai pulangan pelaburan yang lebih tinggi. Betul atau tidak? Betul kan? So, macam mana kita nak buat pengiraan? Next week Fatih akan tunjukkan untuk kita punya ROI yang lebih detail. Boleh atau tidak? Yes, brother. Jadi next week kita kena jumpa untuk saya bawakan pada awak kita punya return of investment, pengiraan antara company A dengan company B, mana yang patut kita ambil supaya kita boleh laburkan dalam keadaan untung kita cepat. Kita dapat pulangan pelaburan tu lebih cepat. Okey, yang itu nanti kita sembangkan next week. Itu dah saya. Terima kasih for your commitment. Thanks for your effort. Selamat berbuka sekejap lagi. Take good care of yourself. Menis. Bye. Nanti saya hantar benda ni dalam app boleh? Jangan gaduh Take care. Bye. Thank you. Woohoo.